Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kita kembali dalam uh, mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 6. Jadi pada pagi ini kita akan belajar dalam bidang sirah pada tajuk Perkembangan Islam selepas pembukaan Kota Mekah. Jadi anak-anak boleh buka buku teks muka surat 150 hingga 153 sebagai rujukan. Baiklah, sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada pagi ini, kita mulakan dahulu dengan membaca doa belajar. Mari sama-sama kita baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan kami, bukalah ke atas kami hikmah-Mu dan bentangkan ke atas kami gedung rahmat-Mu, wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Mudah-mudahan dengan kita membaca doa tadi, Allah Ta'ala bukakan hati kita, lapangkan dada kita dan pemikiran kita untuk kita mudah untuk menerima ilmu dan kita dapat ingat apa yang kita pelajari, insya-Allah. Amin. Baiklah, untuk isi penting tajuk yang kita pelajari hari ini iaitu tentang perkembangan Islam selepas pembukaan Kota Mekah. Sebelum ni kamu dah belajar tentang pembukaan Kota Mekah. Jadi ini dia punya kesinambungannya. Apa yang Rasulullah SAW buat untuk mengembangkan lagi agama Islam selepas peristiwa pembukaan Kota Mekah. Jadi sisi penting yang kita akan belajar hari ini ada 4. Yang pertama kita akan belajar tentang strategi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi melaksanakan dakwah selepas daripada pembukaan Kota Mekah. Kemudian yang kedua, kesan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia kesan-kesan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada perkembangan agama Islam. Yang ketiga, cabaran dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dah tahu tentang kesan dakwah, ni cabaran dakwah. Kita tahu setiap dakwah itu pasti ada cabaran dia. Nanti kita akan baca tentang cabaran dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan isi yang keempat, kita akan belajar tentang iktibar daripada perkembangan dakwah Islam. Kita belajar, ambil pengajaran. Iktibar ni maksudnya kita ambil pengajaran daripada peristiwa perkembangan dakwah Islam itu untuk kita amalkan dalam kehidupan kita pada hari ini. Okey, kita pergi kepada isi yang pertama, iaitu strategi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak boleh buka buku teks muka surat 150. Okey. Kita tengok strategi yang pertama, apa yang Nabi buat? Nabi mengukuhkan negara Islam. Itu yang Nabi buat yang pertama. Apa yang Nabi buat untuk mengukuhkan negara Islam ni? Ada 2 perkara yang besar Nabi buat. Yang pertama, Nabi membentuk masyarakat mengikut acuan Islam. Dan yang kedua, Nabi memperkasakan ekonomi umat Islam. Okey, kita pergi satu-satu. Okey, dalam membentuk masyarakat mengikut acuan Islam, apa yang Nabi buat? Yang pertama, Nabi menghapuskan amalan jahiliah. Apa dia amalan jahiliah yang Nabi hapuskan? Iaitu menyembah berhala. Yang keduanya, mementingkan kabilah dan keturunan. Ini masyarakat jahiliah ketika itu, mereka orang yang menyembah berhala dan juga yang mementingkan kabilah. Dia bangga dengan keturunan dia. Ini yang dihapuskan oleh Nabi mula-mula.
Kemudian Nabi juga lengkapkan umat Islam dengan ilmu agama. Maknanya Nabi memperkasakan umat Islam dengan ilmu agama. Nabi hantar pendakwah Islam keluar untuk ajarkan agama Islam kepada mereka yang baru masuk Islam, baru memeluk Islam. Jadi Nabi hantar pendakwah, sahabat sebagai pendakwah untuk pergi situ ajarkan mereka tentang agama Islam, agar semua sekali masyarakat yang baru masuk Islam akan dapat mengetahui agama Islam dengan sebaiknya. Kemudian yang ketiga, Nabi juga mengajar agar tidak syirik kepada Allah SWT. Tidak boleh lagi menyembah berhala. Kemudian Nabi juga mengajar untuk taat kepada Nabi dan jauhi segala larangan daripada Allah. Apa dia larangan daripada Allah? Contohnya berzina dan membunuh serta sebagainya. Okey, itu yang pertama. Bagaimana Nabi membentuk masyarakat mengikut acuan agama Islam. Yang kedua, apa yang Nabi buat? Memperkasakan ekonomi umat Islam. Selain Nabi menguatkan akidah umat Islam, Nabi juga memperkasakan ekonomi umat Islam. Apa yang Nabi buat? Yang pertama, Nabi menghantar wakil-wakil ataupun utusan untuk mengutip zakat dan juga jizyah. Zakat ni untuk orang Islam. Jadi kita sebagai orang Islam wajib membayar zakat. Kalau sampai dia punya haul ataupun masanya. Contoh kalau kita biasa yang kita biasa bayar ialah zakat fitrah di bulan Ramadan. Itu memang wajib. Tapi selain daripada itu ada zakat pendapatan, ada zakat harta, ada zakat pertanian, zakat yang lain-lain yang perlu kita bayar sekira cukup hisap dan bilangannya. Kalau contoh kita bertani, cukup jumlah dia punya hisap, maka kita kena keluarkan zakat daripada zakat pertanian kita. Contoh kita berniaga, kalau cukup kita punya keuntungan daripada sampai dia punya kadar dia yang semestinya kita keluarkan zakat, maka wajib kita keluarkan zakat. Jadi sebagai orang Islam, kita kena membayar zakat sekiranya sampai kepada nasab ataupun kadar yang ditentukan. Itu dia. Jizyah pula. Apa tu jizyah? Jizyah ni adalah cukai yang dikenakan kepada orang bukan Islam tetapi dia tinggal di dalam negara Islam. Jadi kalau orang Islam dikenakan bayaran zakat bagi yang sampai kadarnya, orang-orang yang bukan Islam pula yang duduk di negara Islam, mereka dikenakan membayar jizyah. Jizyah ni apa? Senang kita cakap cukai. Jadi jizyah ni adalah cukai kepada orang-orang yang bukan Islam yang duduk di dalam negara Islam. Jadi Nabi utuskan untuk wakil-wakil ni untuk mengutip zakat di setiap kawasan dan juga jizyah. Itulah cara Nabi untuk memperkasakan ekonomi umat Islam. Itu strategi yang pertama. Kemudian kita tengok pada strategi yang kedua, iaitu menekankan tanggungjawab berdakwah. Selepas dah mengukuhkan negara Islam, Nabi tekankan untuk tanggungjawab berdakwah. Apa yang Nabi buat? Yang pertama Nabi buat, tugas dakwah bagi semua umat Islam. Nabi buat semua umat Islam ni wajib menyampaikan dakwah tentang kebenaran Islam. Jadi, orang-orang yang bukan Islam ni akan tahu tentang kebenaran Islam. Malah Nabi hantar, macam tadi Ustaz cakap, Nabi hantar dia punya wakil-wakil dia, wakil-wakil sahabat Nabi ni dihantar untuk mengajarkan agama Islam kepada mereka-mereka yang baru masuk dalam agama Islam. Jadi Nabi hantar. Kalau yang belum masuk Islam pun Nabi hantar juga ke satu daerah ataupun kawasan, Nabi hantar sahabat untuk berdakwah kat sana. Sampailah orang di sana faham tentang Islam dan akhirnya mereka masuk ke dalam agama Islam.
Jadi tugas untuk dakwah ni adalah semua orang, bukan pada ustaz saja, bukan pada ustazah saja, tapi setiap orang sebenarnya, setiap manusia sebenarnya yang beragama Islam wajib menyampaikan dakwah. Okey. Yang kedua, bersama mempertahankan agama Islam. Nabi juga tekankan tanggungjawab kepada semua orang Islam untuk bersatu padu untuk mempertahankan kesucian agama Islam sekiranya diserang oleh musuh. Jadi kita kena sedia, umat Islam ketika itu sentiasa bersedia. Mereka sanggup mengorbankan nyawa harta mereka demi agama Islam. Itu sebab dia rasa itu adalah tanggungjawab mereka. Bahkan ada kisah satu sahabat yang dihantar pergi ke Portugal ataupun Belanda di kawasan Eropah sana. Mereka menaiki kapal laut. Kemudian bila sampai ke dekat sana, sahabat-sahabat yang lain macam ragu. Tapi ketua yang memimpin sahabat ni, apa yang dia buat? Dia bakar kapal dia kat belakang tu. Dia sampai dengan kapal, sampai berlabuh je dekat daratan, dia bakar kapal-kapal dia. Kemudian dia kata, kita kat belakang dah tak boleh nak patah balik kerana kapal-kapal kita telah musnah. Sekarang kita akan ada di sini untuk menyampaikan dakwah sama ada kita mati ataupun kita menang. Itu cara-cara sahabat Nabi dahulu dia menyampaikan dakwah. Mereka bersungguh-sungguh dalam melaksanakan dakwah Islamiah. Okey, kita tengok strategi yang ketiga pula. Apa yang Nabi buat? Nabi buat menjalinkan hubungan luar dengan kabilah-kabilah Arab lain. Okey. Apa yang Nabi buat yang pertama tadi, hantar utusan dan governor. Kita tengok isi dia. Yang pertama, Nabi hantar utusan dan governor. Apa dia isi dia? Dakwah kepada kabilah Arab untuk memeluk Islam. Ni Ustaz cakap tadi. Nabi hantar utusan-utusan ke kabilah-kabilah Arab untuk berdakwah kepada agama Islam. Itu yang pertama. Yang kedua Nabi buat apa? Lantik governor di negeri yang dikuasai oleh Islam. Contoh negeri-negeri yang dikuasai oleh Islam ni, Nabi lantik satu ketua governor untuk menguruskan wilayah tersebut. Masalah-masalah agama apa semua dia yang akan uruskan. Macam kira macam wakil lah. Wakil kepada Rasulullah di satu kawasan tu, contoh satu daerah ataupun satu negeri yang lain, maka ada seorang governor yang menguruskan, maka kawasan jajahan tu dia yang menguruskan. Begitu juga kawasan-kawasan yang lain. Maknanya setiap kawasan-kawasan ataupun negeri-negeri yang dikuasai oleh Islam, Nabi lantik seorang governor sebagai wakil Nabi untuk menguruskan negeri ataupun negara tersebut. Yang keduanya, Nabi menerima kedatangan delegasi-delegasi kabilah Arab. Selain daripada menghantar utusan dan governor, Nabi juga menerima kedatangan delegasi-delegasi kabilah Arab ini untuk berjumpa dengan Nabi SAW. Manalah tahu apabila mereka nak masuk Islam ke dan sebagainya, Nabi menerima kedatangan delegasi-delegasi ini ataupun menjalankan kerjasama dan sebagainya. Nabi sentiasa menerima kedatangan delegasi-delegasi kabilah Arab ini. Okey, boleh faham kan? Ini dia 3 strategi dakwah Nabi Muhammad SAW yang dibuat selepas menguasai ataupun pembukaan kota Mekah. Yang pertama, Nabi kukuhkan dulu negara Islam. Kemudian Nabi tekankan tanggungjawab berdakwah, mesti berdakwah. Okey. Kemudian Nabi jalinkan hubungan luar. Itu 3 strategi yang Nabi buat. Okey, boleh faham ya? Okey, kita tengok pula isi yang kedua tentang kesan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia kesan dia? Anak-anak boleh melihat muka surat 151 di sebelah bawah tu. Kesan dakwah Nabi. Apa dia kesan yang Nabi buat tadi tu? Kesan dia, apa dia yang Nabi dapat? Apa dia yang Islam dapat? Apa yang berlaku pada negara Islam ketika itu? Kita tengok yang pertama.
terbentuk masyarakat Islam yang teguh akidahnya dan hidup bersatu padu. Lahirnya masyarakat ketika itu, masyarakat Islam yang teguh akidahnya, pegangannya betul-betul kukuh, yakin dengan agama Islam, yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, beriman dengan seyakin-yakinnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak berlaku lagi syirik dan sebagainya. Dan mereka hidup bersatu padu sebagai satu saudara antara satu sama lain. Itu hasil dia. Yang pertama. Kemudian kesan yang kedua. Negara Islam semakin kukuh bila masing-masing bersatu padu antara satu sama lain, akidah pun dah mantap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka negara Islam semakin kukuh. Dan juga orang-orang Islam ketika itu sanggup mengorbankan diri mereka, nyawa mereka, harta mereka untuk agama Islam. Dan kesan yang ketiga, ramai yang memeluk agama Islam. Semakin ramai orang masuk ke dalam agama Islam. Kerana apa? Hasil dakwah tadi. Nabi hantar pergi ke kabilah-kabilah Arab yang belum masuk Islam. Dia orang untuk ajar kepada agama Islam, ajak kepada agama Islam, maka ramailah yang masuk kepada agama Islam. Itu dia cara Nabi berdakwah. Okey, tu yang kedua tadi kita dah belajar tentang kesan dakwah Nabi. Yang ketiga, kita tengok pada cabaran. Setiap dakwah itu pasti ada cabaran dia. Tidak mudah untuk menyampaikan dakwah. Tak kiralah zaman Nabi ke zaman sekarang pun, kalau kita menyampaikan dakwah bukannya kerja yang mudah. Pasti ada cabaran-cabaran yang akan kita hadapi. Ada dua cabaran besar yang Nabi hadapi ketika itu. Yang pertama, tentangan dari musuh Islam. Musuh Islam datang memberi tentangan. Yang kedua, tentangan dari golongan munafik. Nanti Ustaz terangkan. Kita tengok pada tentangan daripada musuh Islam. Bila Islam semakin berkembang, bila ramai orang makin ramai masuk Islam, maka sudah pasti ada yang tidak berpuas hati, tidak suka. Maka wujudnya, berlakunya peperangan Hunain ni kerana apa? Apabila kabilah Hawazin, ni peperangan Hunain ni berlaku apabila satu kabilah yang bernama kabilah Hawazin dan juga Bani Saqif. Ada dua kabilah. Kabilah Hawazin dan juga Bani Saqif ni, dia tidak puas hati melihat negara Islam yang dibina oleh Nabi Muhammad SAW semakin berkembang. Jadi, pada tahun ke-8 Hijrah, dia pun ajak berperang dengan umat Islam. Ketika itu Nabi hantar 12,000 umat Islam untuk berperang. Dan akhirnya umat Islam mencapai kemenangan dalam peperangan Hunain. Kemudian yang keduanya, Perang Tabuk. Perang Tabuk ni berlaku di Tabuk. Nama tempat tu ialah Tabuk. Pada tahun ke-9 Hijrah. Lepas tahun daripada Perang Hunain, berlaku lagi peperangan Tabuk. Peperangan ini tercetus apabila kerajaan Rom berasa terancam dan mahu menyekat pengaruh Islam yang semakin meluas. Negara Rom mula takut bila nampak Islam semakin meluas. Negara Islam semakin tersebar. Ramai orang masuk Islam. Ketika itu Rom merupakan satu kuasa besar di dekat dunia ni. Jadi dia terasa terancam. Macam mana negara kecil di Mekah ni, Tanah Arab ni boleh berkembang begitu pesat dan semakin ramai orang yang masuk kepada Islam. Jadi dia rasa terancam. Jadi bilangan kaum muslimin yang dihantar oleh Nabi ketika itu adalah 30,000 orang. Manakala bilangan musuh daripada kerajaan Rom seramai 40,000 orang.
Lebih ramai 10,000. Nabi hantar 30,000 orang umat Islam. Kemudian kerajaan Rom hantar 40 orang. Peperangan ini berakhir dengan kemenangan di pihak muslimin tanpa berlakunya pertempuran setelah Allah mencampakkan rasa gerun dan takut di hati musuh. Peperangan Tabuk ni, satu yang istimewanya sebenarnya, dia tidak berlaku pertempuran langsung pun. Nabi hantar 30,000, pihak musuh hantar 40,000. Ketika itu kaum muslimin membuat helah dengan menghidupkan obor. Kemudian bila hidupkan obor di bukit, seolah-olah kaum rakyat Rom ni, tentera-tentera Rom ni, dia ternampak terlalu ramai rakyat muslimin yang menghidupkan tentera Islam itu terlalu ramai bilangannya. Ini atas bantuan Allah SWT lah. Sampai dia rasa gerun dan takut untuk berperang dengan umat Islam. Akhirnya umat Islam mencapai kemenangan dalam peperangan Tabuk. Walaupun tiada pertumpahan darah ataupun tiada berlaku pertembungan langsung pun dalam peperangan Tabuk. Ni kena tahulah ni. Nanti dalam periksa ke apa dia tanya, apa yang berlaku dalam perang Tabuk? Siapa yang terlibat? Berapa orang tentera muslimin? Berapa orang tentera Rom? Berlaku tak pertumpahan darah ataupun pertembungan di antara Rom dengan muslimin? Boleh jawab. Okey. Itu dia tentangan daripada musuh Islam. Yang kedua, cabaran yang Nabi hadapi adalah daripada golongan munafik. Apa tu munafik? Mereka ni orang-orang yang konon-kononnya di mulutnya kata dia Islam. Tapi hakikat sebenarnya dia bukan Islam. Dia mengaku dia Islam, tapi dia bukan Islam. Faham tak? Itu munafik. Kat mulut dia kata ya, dia Islam, tapi dia sebenarnya bukanlah orang Islam. Macam mana nak tahu kenali munafik ni pada zaman tu? Yang pertama, mereka ni selalu menolak apabila diminta untuk membantu umat Islam dalam peperangan. Bila Nabi dan juga umat Islam ajak untuk berperang, bantu untuk berperang, mereka banyak bagi alasan. Sebenarnya mereka tak nak ikut terlibat dalam berperang membantu umat Islam. Yang keduanya, mereka juga menjalin hubungan dengan Raja Rom untuk lemahkan umat Islam. Ni mereka senyap-senyap buat hubungan dengan Raja Rom untuk melemahkan umat Islam. Tapi lemah tak umat Islam? Tidak. Bahkan umat Islam semakin kuat. Dan yang ketiga, mereka membina Masjid Dirar untuk perpecahan umat Islam. Dia pada zaman dahulu ada satu masjid dinamakan Masjid Quba di Madinah. Kat Madinah ni ada satu Masjid Quba dah yang Nabi buat. Bukan Masjid Nabawi, ni Masjid Quba. Satu kawasan ni Masjid Quba nama dia. Kemudian diorang pun buat satu masjid lagi di sebelah Quba tu. Untuk apa? Untuk orang jadi nak pergi solat, nak pergi masjid sini ke masjid sini. Itu berlakunya perpecahan umat Islam. Dia saja buat masjid ni, walaupun dia buat benda baik, dia buat bina masjid, tapi tujuan dia adalah untuk membuahkan perpecahan di antara umat Islam. Bila ada dua buah masjid di tempat yang sama, maka akhirnya umat Islam akan jadi berbalah. Mungkin, kenapa kau sembahyang kat sini, aku tak sembahyang kat sini, tak sembahyang kat sini. Jadi mungkin tu adalah puncanya. Jadi mereka bina Masjid Dirar dan Rasulullah memerintahkan sahabat untuk menghancurkan Masjid Dirar ni. Ini sejarah. Kenapa? Walaupun masjid itu tempat yang baik, tapi sekiranya niatnya adalah untuk perpecahan, maka jadi benda tak elok lah. Kena faham tu. Okey. Kita dah belajar tentang tadi. Pertama, strategi apa yang Nabi buat untuk mengembangkan agama Islam dan dakwah Islam. Kemudian yang keduanya, kita dah tahu kesan-kesan daripada dakwah tu. Yang ketiga, kita dah belajar juga tentang cabaran-cabaran
ketika berdakwah. Dan yang terakhir, yang kita belajar sekarang ini, kita masuk ke dalam tajuk iktibar daripada dakwah Islam. Apa yang kita boleh belajar daripada dakwah Islam? Perkembangan dakwah Islam. Ini boleh rujuk muka surat 153. Yang pertama kita boleh ambil adalah tanggungjawab berdakwah, menyampaikan kebenaran Islam itu kepada semua adalah tanggungjawab semua. Bukan orang tertentu, bukan hanya ustaz, ustazah, bukan hanya alim ulama. Kita semua adalah tanggungjawab. Sebagai orang Islam, kita bertanggungjawab untuk menyampaikan dakwah kebenaran Islam kepada semua orang. Termasuk orang yang bukan Islam. Kita kena sampaikan. Itu tugas dan tanggungjawab dakwah. Okey, kita tengok. Zaman dulu, macam Ustaz cerita tadi, sahabat bila Nabi hantar utuskan untuk berdakwah, mereka terus pergi dan mereka tidak pernah takut dan ragu-ragu. Sepatutnya kena ada jiwa seperti itu dalam diri kita. Okey, sekurang-kurangnya kita ajaklah dakwah kepada kebaikan, ajak solat, ajak buat benda baik. Itu pun dakwah juga. Kalau kita tak mampu kepada orang bukan Islam, kita dakwah kepada sama-sama orang Islam. Nampak orang yang masih bermain bola sepak waktu petang, kita ajak, jom berhenti dulu, kita solat dulu. Kita mulakan dakwah dengan orang Islam sendiri. Yang penting kita ada tanggungjawab berdakwah untuk melakukan kebaikan. Sikit-sikitlah kepada yang bukan Islam ni, sikit-sikit. Kita tak boleh paksa. Sebab la ikrah fiddin, tiada pemaksaan dalam agama. Jadi dengan orang bukan Islam ni kita terangkan sikit-sikit. Tapi kalau boleh, sebaik-baiknya adalah kita dakwah bilhal. Kita dakwah mereka bukan Islam ini dengan perilaku kita, peribadi kita. Macam mana zaman Rasulullah dulu, apa yang Nabi buat? Ada satu kisah yang Nabi ni setiap hari diludah. Bila di jalan satu kawasan, dia kena ludah dengan orang ni. Jiran dia. Bukan jiran lah. Dia satu kawasan yang Nabi selalu lalu untuk pergi berdakwah. Ada orang ni, dia akan selalu ludah kepada Nabi. Hari-hari dia ludah. Tapi Nabi tak pernah marah. Sampailah satu hari, dia lalu, orang yang ludah dia ni tak ada. Nabi jadi risau, jadi pelik. Kemana pula orang ni? Besoknya Nabi lalu lagi, tak ada lagi. Bila kali ketiga Nabi lalu, hari ketiga, orang yang selalu ludah Nabi tu tak ada, maka Nabi pergi ke rumah dia. Bila Nabi masuk ke rumah dia, tengok rupa-rupanya dia sedang sakit. Nabi pun bagi salam, dia suapkan makan dan sebagainya, dia masakkan makanan, dia ziarah orang sakit yang sakit tu. Padahal orang yang sakit tu adalah orang yang selalu ludah kepada Nabi. Tapi Nabi tak pernah marah. Nabi tunjukkan akhlak yang baik kepada dia. Akhirnya dia tanya, wahai Muhammad, kenapa kau berbuat baik pada aku sedangkan aku hari-hari meludah engkau? Nabi kata apa? Itu adalah perbuatan kau kerana engkau tidak tahu. Tapi Nabi muliakan dia. Kerana sikap Nabi itulah menyebabkan akhirnya dia masuk Islam dengan cara tingkah laku kepribadian Nabi Muhammad SAW. Banyak kisah-kisah yang Nabi tunjukkan akhlak yang mulia sehingga kan orang yang bukan Islam tadi masuk kepada agama Islam. Boleh cari, boleh tambah bahan pembacaan anak-anak semua. Kena carilah, baru kita rasa keizahan agama Islam tu. Baru kita rasa bagaimana susahnya Nabi berdakwah suatu ketika dulu untuk menyampaikan Islam dan menyebarkan Islam sehinggalah agama Islam itu sampai kepada kita yang jauh daripada negara Arab. Kalaulah tidak ada usaha dakwah daripada sahabat-sahabat dulu, mungkin kita kat Malaysia ni tak sampai agama Islam. Tapi sampai sini. Bahkan sekarang ni satu dunia ada tersebarnya agama Islam tu bukan di ni. Bahkan Islam dulu terlalu gah sehingga menguasai 2/3 dunia. Orang-orang Islam dulu mampu mencapai 2/3 dunia. Dia punya kehebatan penguasaan agama Islam. Itu satu ketika dululah. Sekarang ni kita ambil langkah begitu juga.
Kita kena mainkan peranan untuk menyampaikan dakwah tentang kebenaran Islam kepada semua orang. Baik orang Islam, baik orang bukan Islam dan sebagainya. Terutamanya kita kena tunjukkan peribadi kita sebagai seorang Muslim yang baik. Okey, itu yang pertama, kita ambil iktibar. Yang keduanya, kita mesti memelihara kesatuan dan perpaduan umat Islam. Kita kena bersatu, umat Islam ni. Jangan sampai kita bergaduh antara satu sama lain. Sedangkan hadis Nabi mengatakan, umat Islam itu seperti batu tembok batu. Yashuddu ba'du ba'da, yang mengukuhkan antara satu sama lain. Itu umat Islam sepatutnya kita ni saling bersatu padu. Agar kita dapat merasai kenikmatan iman tu. Walaupun orang Islam tu ada yang berbagai bangsa. Contohlah kalau kita pergi ke haji, kalau anak-anak ada peluang tengok orang melakukan tawaf, kat situ boleh tengok pelbagai negara, orang daripada pelbagai negara di seluruh dunia berkumpul kat situ mengerjakan ibadah haji yang berbeza warna kulitnya, yang berbeza bangsanya, bahasanya pun berbeza. Tapi bila kita sama-sama Islam, sama-sama orang Islam, sepatutnya kita saling merasai tentang nikmat iman Islam tu. Kita bersaudara dengan mereka. Jangan merasakan mereka tu buruk. Contoh kalau kat Malaysia ni kita nampak pekerja-pekerja Bangladesh yang bekerja sebagai buruh kasar dan sebagainya dekat kilang dan sebagainya. Kadang-kadang mereka lebih hebat agamanya. Apa? Dia berjalan kaki nak pergi masjid. Hari Jumaat kalau kita tengok suasana dululah sebelum Covid ni, kita tengok mereka walaupun kerja site-nya jauh, masjidnya jauh, mereka sanggup berjalan kaki untuk menunaikan ibadah kepada Allah. Kadang-kadang orang kita sendiri malas. Jadi kita jangan pandang rendah pada orang walaupun dia warnanya lain, bahasanya lain dan sebagainya. Bila dia adalah sama-sama akidah dengan kita, beragama Islam, maka kita kena bersatu padu dengan dia. Kita kena sayang dia sebagai saudara kita. Itu baru akhlak orang Islam yang sebenar. Okey. Okey, yang terakhir ialah yang ketiga, kita kena menuntut ilmu agar dapat menangkis dakyah-dakyah musuh-musuh Islam. Kita tahu bahawa musuh-musuh Islam tak pernah diam untuk membiarkan umat-umat Islam ni bebas ataupun senang beribadah. Mereka akan datang untuk mengganggu gugat negara-negara Islam ini. Sebab itu banyak wujudnya sekarang ini fahaman-fahaman yang boleh mendatangkan bahaya kepada umat Islam. Banyak fahaman-fahaman yang datang. Contoh, fahaman liberal, fahaman sekular. Yang mereka mengatakan bahawa agama itu sama. Semua agama sama. Baik Islam, baik Kristian, baik Hindu, baik ini dan sebagainya. Dia katakan semua agama itu sama. Itu sebenarnya salah. Jadi untuk macam mana kita nak tangkis benda-benda Allah ni? Itulah yang kita kena menuntut ilmu agama. Sekurang-kurangnya kita kena tahu. Jadi kita mampu menangkis dakyah-dakyah musuh Islam ni. Macam juga kalau orang-orang Kristian ataupun orang-orang yang bukan Islam tanya, kalaulah kami menyembah berhala, contoh dia tanya kan, habis kamu yang sembah dinding, dia kata sebab kita menghadap ke kiblat, kau menyembah Kaabah tu, Kaabah kat Mekah tu bukan berhala ke? Macam mana kita nak jawab? Kadang-kadang kita susah nak jawab kalau kita tak ada ilmu. Dia kata, kalau saya sembah berhala, patung ataupun berhala lah, dekat rumah, habis umat Islam yang menyembah Kaabah yang dekat Mekah tu apa dia? Macam mana nak jawab? Kalau kita tak ada ilmu, agak susah untuk kita nak jawab. Tapi kalau kita ada ilmu, sekurang-kurangnya kita mampu cakap bahawa kita tidak menyembah Kaabah tu. Kita tak menyembah Kaabah yang petak segi empat tu yang di Mekah. Itu adalah tempat kita menghadap. Tempat kita menghadap, kita tak menyembah dia, kita menyembah Allah. Kenapa kita menghadap ke Kaabah? Jawablah.
Kerana Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk bersatu. Walaupun kita duduk di mana sekalipun kat dunia ni, kat belah mana, timur ke barat ke apa, tapi bila solat, waktu solat kita akan menghadap ke tempat yang satu, iaitu Kaabah. Kita kena terangkan macam itu. Bukannya kita menghadap ke situ kita sembah dia, tak. Tapi menunjukkan bahawa umat Islam di seluruh dunia, walaupun di mana dia berada, di utara, kat sana ke, kat apa, kata orang Alaska ke dan sebagainya, dekat bawah bumi ke, dekat timur dan barat ke, tapi bila sampai waktu solat, mereka akan memandang ke tempat yang sama kerana itulah tempat kita menghadap ketika beribadah kepada Allah. Kita solat pada Allah. Kena ada jawapan lah. Baru kita mampu menangkis ke dakwah musuh Islam. Kalau tidak, nanti kita mudah terpengaruh. Orang kata macam gini, kita pun terikut-ikut. Kerana apa? Sebab kita tidak ada ilmu. Kena tambah ilmu. Walaupun kita belajar dan apa sebagainya, ilmu agama kena tambah. Kita kena tambah juga ilmu-ilmu yang lain. Ilmu keduniaan kita belajar juga. Sebab apa? Kita kena ada ilmu. Okey. Jadi poin yang ketiga, kita mesti sentiasa menuntut ilmu agar dapat menangkis dakwah musuh Islam. Itu di pengajaran yang kita dapat daripada perkembangan dakwah Islam selepas pembukaan kota Mekah. Okey. Saya rasa mudah-mudahan anak-anak boleh faham bagaimana Islam ini semakin berkembang selepas daripada pembukaan kota Mekah. Mula-mula Nabi tu susun strategi dia. Ada 3 strategi tadi. Kemudian kesan dakwah tu kita dah belajar. Cabaran dakwah daripada musuh Islam yang berperang dengan kita. Dan juga daripada dalam orang munafik tu sendiri. Kemudian akhir yang keempat, kita dapat iktibar daripada apa yang Nabi buat ketika zaman dulu untuk mengembangkan agama Islam. Jadi kita tahulah. Yang pertama, kita ambil tanggungjawab sebagai dakwah. Kemudian kita juga kena memelihara kesatuan dan perpaduan umat Islam. Dan akhir sekali kita kena menuntut ilmu untuk kita berjaya menangkis dakwah musuh Islam. Okey, itu saja untuk pelajaran kita pada pagi ini. Kita sambung lagi di masa akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.